Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisco Virto. So hari ni dalam segmen Teori Nakama, kita nak bercerita sikit pasal another wing of the Pirate King, Shimotsuki Zoro. So korang mesti tertanya-tanya kenapa aku gelar Zoro ni Shimotsuki. Korang boleh tengok video aku sebelum ni yang aku cerita pasal Zoro tu. Okay, aku tinggalkan kat description kat bawah. Dan video ni juga adalah ilham daripada nakama kita Muhammad Abi Muslim yang menghantar teori ni. So kepada korang yang ada teori yang bermain-main dalam fikiran korang, jangan lupa untuk hantar kepada aku. Tapi janganlah pendek sangat, macam mana aku nak include dalam video. Contohnya, Bang Kimi, teori saya Shanks tu jahat lah. Dah, ayo kada balik. Macam mana saya mau bikin ini macam? So Abi ada share kat aku pendapat dia kenapa Zoro ni setia kepada Luffy. Dan aku top up sikit lah tentang lawan untuk setia ni, which is betrayal ataupun pengkhianatan. Alright, let's proceed with Nakama Theory. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimisco Virto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimisco Virto. Join grup Telegram Scoverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiscoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen Support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimisco Virto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Scoverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Di dalam Toei Animation, anime siri One Piece telah sampai ke episod 986, manakala di dalam manga pula sudah sampai ke chapter 1021. Ramai yang tanya aku, siri anime dengan manga sama ke bang? Jawabnya tidak. Sebab di dalam anime Toei Animation ada dimasukkan juga filler-filler dan non-canon semualah. Tapi kalau nak penerangan yang lebih jelas, korang boleh check video aku sebelum ni. Dia bukan nak cakap tak sama-sama sekali, cumanya dia adalah beberapa penambahan filler dan juga non-canon. Korang tengok je lah video aku yang aku buat lepas. Aku ada cerita pasal what is canon, what is non-canon and what is filler. Alright, sebelum aku bercerita pasal kesetiaan si Zoro ini, aku nak susun dulu cantik-cantik sedikit sebanyak pengkhianatan yang pernah berlaku dalam dunia One Piece ni. Yalah, kita takkan dapat hargai nilai kesetiaan tanpa kita pelajari erti pengkhianatan. Kimisco Virto 2021. Dah macam nak buat tesis, my brother. Di dalam anime One Piece ini, kita sering dipertontonkan dengan scene betrayed atau pengkhianatan, dan even sudah beberapa kali lanun-lanun yang besar mention pasal betrayal ni. Contohnya Scratchman Apo bagi tahu pada Kid yang pakatan lanun nantinya hanya akan berkesudahan dengan pengkhianatan. Maybe dia nak contohkan pakatan dia dengan Kid sebelum ni lah kot. Yalah kan sebelum ni Apo, Killer, Kid dengan Vessel Hawkin ada buat aliansi, but Apo dengan Hawkin telah mengkhianati pakatan tersebut. Dan begitu juga dengan Kaido, ada juga menyinggung tentang pengkhianatan ini. Dan pada aku berkemungkinan pengkhianatan yang dia nak contohkan tu adalah masa dia follow Rocks Pirate lah kot. Yelah kan pada masa tu ramai yang nak follow Rocks Pirate kat Beehive, dan dikatakan juga lanun Rocks tu adalah antara yang terkejam dan sanggup berbunuhan antara satu sama lain, maybe untuk kejar jawatan. Pasal dalam lanun Beast Pirate sendiri pun geng-geng Tobiropo ni mengejar jawatan All Star, dan geng-geng waiters pula tak sabar-sabar nak naik jadi gifters, geng-geng headliners pula tak sabar-sabar nak naik jadi Tobiropo. So mungkin nature yang ada dalam Beast Pirate tu, itulah juga yang ada dalam Rocks Pirate. Kaido copy paste dan jadikan sistem asas dalam lanun dia. Dan probably pengkhianatan yang juga dimaksudkan Kaido adalah berkemungkinan semasa insiden God Valley. Yes, sebagaimana yang kita tahu, Whitebeard adalah one of Rocks Pirate. Tapi kalau kita tengok balik masa Whitebeard encounter Roger kat satu pulau tu, tengok dorang macam berteman kan, dan match dorang tu macam nampak just a friendly duel. Friendly pun makan masa 3 hari lah juga, gegor lah juga ke pulau tu kan, memang letup habis sampai Moby Dick sengit lah kan. But I mean, si pengkhianat yang dimaksudkan Kaido tadi adalah Whitebeard. Ni possibly je lah
Dan antara contoh betrayal yang lain adalah seperti Kurozumi Kanjuro yang betrayed anggota The Red Scabbard. Dan yang ni paling epic sekali. Aku rasa dalam banyak-banyak pengkhianatan, yang paling dahsyat sekali dalam pengkhianatan dia adalah Kanjuro. Tapi itulah, dendam dia memang tak ada rawatan dah. Sebab detik hitam yang dilalui, which is masa dia kecil, Kurozumi Kanjuro ni dilahirkan dan dibesarkan di sebuah teater yang sangat popular di Wano. Ni aku cerita sikit lah, sedikit sebanyak pasal Kanjuro ni. Tapi mak bapak dia telah dibunuh semasa main satu wayang gambar lah. Sebab apa? Only because mereka berasal dari klan Kurozumi. Dan dendam Kanjuro ni juga bertambah apabila termakan hasutan Kurozumi Orochi dengan Kurozumi Higurashi, membuatkan dia atau menjadikan dia pelakon yang terhebat di dunia yang fana ini, which is berlakon sebagai one of the 9 Red Scabbard. Dan dia juga sampai sanggup mati bersama-sama dengan Oden demi menjaga mutu Sami, lakonan dia. Tapi sebenarnya kat sini dia sebenarnya dah terhutang budi, atau boleh kita katakan sebagai terhutang nyawa kepada Orochi, sebab Orochi dah bunuh pembunuh mak bapak dia. Dan masa ni aku ingat lagi ramai gila penteori-penteori yang berspekulasi. Raizo lah, Denjiro lah, Carrot lah, kesian diorang. Padahal diorang ni yang paling setia sekali. Baik korang minta maaf cepat-cepat, ni tengah perang Onigashima ni Kang, diorang tu mati tak sempat nak minta maaf. Lepas tu ada juga, selain daripada pengkhianatan, kita juga pernah melihat adegan-adegan atau babak-babak di mana ada karakter-karakter One Piece ni yang pentingkan diri mereka sendiri. Adegan-adegan ini bukan terjadi hanya kepada anggota Lanun yang jahat sahaja, tapi benda ni juga pernah terjadi kepada main karakter dalam animasi ini sendiri, which is Mugiwara Pirate. Seperti yang kita boleh tengok di awal siri pengembaraan budak getah topi jerami si Luffy bakal Sencho, di mana Nami pernah bawa lari kapal dan tinggalkan kru dia. No, bukan aku nak buruk-burukkan Nami, bukan juga aku nak mengumpat dia. Aku tahu everyone dalam Mugiwara Pirates yang buat perkara ni, I mean pentingkan diri atau betrayal kecil-kecilan ni, is all about because out of desperation. Kita tahu kenapa Nami pentingkan diri dia. It is because dia nak selamatkan warga kampung Kokoyashi. Yalah, kalau kau tak bayar cukai kat Along, habis semua penduduk kampung kena sembelih. Tu satulah. Satu lagi, yalah, dia kan baru kenal Luffy. Macam mana dia nak yakin yang Luffy mampu untuk selesaikan masalah dia? Luffy tu budak-budak kot. Satu lagi, dia dah lah terbanduan dengan Along tu dah bertahun-tahun. Dia dah tahu dah what Arlong capable of. How vicious is that pirate. Tante Belle Mary itu je kena bunuh. Padahal kawan tu ex-marine kot. Alah, takat Luffy je. Budak-budak. Memang tak boleh nak buat apa lah. Ini mungkin perkara yang bermain di fikiran Nami lah pada masa tu. Dan satu lagi, this is her war. Ini war Nami. Dia tak nak orang luar masuk campur. Tapi lepas si Along tu tipu dia, cakap kalau dia boleh sediakan sejumlah duit, barulah dia bebaskan Kokoyashi, which is Along tu menipu. Dan Nami pun dah tak tahu dah nak buat apa, barulah dia minta tolong dari Luffy. Momen ni memang sedih kot bagi aku. Memang terleleh lah juga air mata aku part ni kan. Usopp juga pernah tinggalkan kru Mugiwara disebabkan kapal Going Merry terpaksa digantikan dengan kapal Tarzan Sunny. Yang Usopp ni dahsyat sikit, sampai ajak Luffy berduel lah. Yes, both ada point diorang masing-masing, dan pada pendapat aku kedua-dua point diorang betul. Tapi aku lebih setuju pada Luffy lah, which is prinsip yang Luffy pegang tu sama dengan prinsip yang aku pegang. Apa prinsip dia? Kita tak tinggal, tapi kita tak tunggu. So prinsip ni agak kasar, but intinya adalah yes, memang Luffy tak tunggu Merry untuk pulih, sebab pakar kapal kat Water 7 sendiri dah bagi tahu yang Merry memang dah tak boleh dipulihkan. Dan kalau nak ambil contoh aku pun, in real life sendiri pun aku tak tunggu barang-barang nak lengkap semua, gadget-gadget nak ada baru aku nak start. Aku start je dengan apa yang aku ada, and slowly kita upgrade lah. Begitu jugalah Luffy, dia faham nilai sentimental Merry, but this is the farthest mercik Elio yang Merry boleh deliver service dia. So memang dah tak boleh dah nak tunggu Merry, because that is impossible my brother. Menunggu someone yang telah didiagnose dengan penyakit kanser dan hanya menunggu mati untuk further their adventure adalah sesuatu tindakan yang bodoh. So memang dah tak boleh dah nak tunggu Merry. But my brother, listen to me well, listen to me carefully. But my brother, Luffy tak tinggal Merry. Begitu juga each and every single one of Mugiwara crew, sikit pun tak pernah tinggalkan Merry. And I believe each and every single one of One Piece fan tak pernah tinggalkan Merry. Why? Because Merry always be
in our heart. Betul tak geng? Sedih pula kan. Tapi intinya, how harsh is your captain decision, how stupid he is, bakalah macam mana pun, satu perkara, always have faith in your captain. Okey, yang part tu nanti kejap lagi kita cerita. Dan Sanji juga pernah meninggalkan kru Mugiwara disebabkan walimatul urusnya dengan anak Big Mom. Dan even Sanji juga sama kes dia macam Usopp. Cuma yang ni aku nak terus jawab persoalan nakama kita yang banyak kali tanya aku. Abang Kimi, agak-agak kalau Zoro tahu Sanji pernah pukul Luffy, Zoro marah tak? Okey, untuk kes Sanji ni, yes, this is an act of betrayal. Macam mana kau tergamak boleh pukul kapten kau sendiri? But kita kena faham juga kat sini apa yang membezakan insiden Sanji versus Luffy ni dengan insiden Usopp versus Luffy. Pada aku, Usopp is tak taat kepada decision kapten dia. Usopp rasa Mary is one of our nakama dan tak patut ditinggalkan. Dan sebenarnya pada aku insiden Usopp tu juga sebenarnya nak tunjukkan betapa tingginya value kasih sayang dia pada nakama dia, even though benda tu tak bernyawa. Dan satu lagi kat situ nak tunjukkan kat kita yang Usopp tak boleh terima hakikat pemergian Mary. Dan berbeza pula dengan Sanji. Sanji belasah Luffy sampai keluarkan teknik deadly dia seolah-olah bertarung dengan enemy sebenar adalah untuk bagi tahu kat sini one thing, Sanji sebenarnya tak nak bahayakan kru dia, especially kapten dia. So tolonglah belah, ni hal aku nak settlekan sendiri. Once aku dah settle, aku akan kembali kepada korang. Dan even kalau aku tak dapat balik, which mean I'm dead, so be it, at least aku seorang je yang mati, korang boleh teruskan journey korang without me. So kat sini inti dia adalah Sanji sebenarnya sangat-sangat risaukan tim dia for even sacrifice his own life. Come on, you bring your captain dan kru masuk ke sarang Yonko, sarang Big Mom, what do you expect my brother? Dan Sanji buat macam tu juga, selain daripada nak jaga nyawa tim dia, dia juga nak protect nyawa seseorang yang dia terhutang nyawa with, which is Honor Zeph. So kat sini kalau kau betul-betul jantan, kau akan faham tindakan Sanji ni dan kau sendiri akan buat apa yang Sanji buat. Dia macam kes Nami tadi jugalah. Nami tadi memang dah tak ada harapan. Even Merin pun bekerja sama dengan Along. Captain Nezumi tu. Sanji ni pun sama juga. Kalau ada siapa-siapa yang interfere, Honor Zeph akan dibunuh. The Honor Zeph life is on the line. So dilema tau kes Sanji dengan Nami ni. So pada aku, kalaupun Zoro tahu apa yang Sanji buat dekat Luffy, Zoro akan maafkan. Dan even kalau Zoro pukul Sanji pun, Sanji akan terima dan takkan balas balik walaupun Sanji dengan Zoro ni tak sebulu hidung. Dan begitu jugalah dengan Robin pun. Their betrayal is out of desperation dan concern dengan nyawa teammates diorang. Alright. Support nakama first. Portrait.my menawarkan frame yang cantik. Jadikan ruangan dinding bilik anda sebagai ruangan seni. Paparkan minat anda di dinding seperti logo dan wallpaper anime One Piece, Naruto dan sebagainya. Bahkan bukan itu sahaja, anda juga berpeluang mengabadikan momen indah anda seperti gambar vacation, gambar kahwin, gambar family dan sebagainya. Jadi anda boleh daftar akaun anda di website portrait.com untuk dapatkan lebih banyak promosi in the future. Portrait juga menyediakan servis printing stiker, logo-logo anime dan banyak lagi. Promosi diskaun yang sedang berlangsung ditawarkan adalah 15% off dan RM20 off mengikut jumlah frames yang dibeli, dan kupon boleh didapati di card page di dalam website. Dan don't worry, semua pesanan anda akan mendapat free shipping. What are you waiting for, guys? I already got mine. Go got yours today. Link portrait.my aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Alright, so part kenapa Zoro setia kepada Luffy ni aku dapat daripada Abi Muslim lah, sebagaimana aku cerita awal tadi. So persoalannya yang menjadi tanda tanya, kenapa Zoro masih setia dengan Luffy padahal dah berapa kali Luffy kenakan si Zoro tu. Macam waktu lawan dengan Along dulu, tengok Luffy campak Zoro sampai ke mana. Lepas tu ada scene yang Zoro dengan Luffy hampir bergaduh disebabkan salah faham masa dekat Whiskey Peak yang dia orang lawan dengan geng-geng Barak Ua tu. Banyaklah Luffy buat dekat Zoro, tapi kenapa Zoro masih setia kepada
daripada Luffy. Ini apa yang Abi Muslim rasalah. Antara sebab Zoro sangat setia dengan Luffy dan tak kisah apa yang Luffy buat dekat dia adalah Luffy pernah selamatkan Zoro dari mati dibunuh. Ketika di East Blue, Kobe ada cerita dekat Luffy yang Zoro sangat kuat dan antara pemedang dan pirate hunter yang sangat digeruni. Tapi selepas dengar Kobe cerita, Luffy terus tertarik dengan Zoro dan ingin mengajak Zoro jadi nakama dia. Di saat Zoro sedang pasrah dengan takdir yang dia bakal dibunuh, tiba-tiba datang si Baka Sencho ni, ajak dia untuk jadi lanun. Mula-mula confirm lah Zoro tolak sebab dia pirate hunter kan. Tapi lepas je Luffy ambil pedang dia dan kata dia nak jadi Raja Lanun, terus si Zoro ubah fikiran. Mungkin sebab cita-cita Luffy hampir sama dengan si Zoro. Yelah, Zoro kan nak jadi the strongest swordsman in the world. Jadi aku rasa lah antara sebab yang Zoro sangat setia dengan Luffy adalah sebab Luffy pernah selamatkan dia dari terbunuh dan mungkin juga disebabkan impian mereka hampir sama. Bayangkan kalau Zoro mati kat situ, mesti cita-cita dia nak jadi strongest swordsman tak kesampaian. Betul tak? Okey, seterusnya antara sebab lain lagi adalah janji Zoro dekat Luffy. Yang ni korang boleh tengok dekat anime episod dekat Baratie. Yang tiba-tiba je Mihawk datang untuk menewaskan Don Krieg tu. Kan waktu tu Zoro terus ajak Mihawk lawan sebab nak tengok sejauh mana hasil latihan dia kan. Tapi apakan daya, waktu tu Zoro kalah dengan Mihawk yang hanya menggunakan sebilah pisau yang kecil. Lepas tu terus Zoro menjerit dekat Luffy, Orewamo. Benda ni macam janji Luffy dengan Shanks lah. Kan Shanks pernah selamatkan Luffy dan Luffy berjanji dengan Shanks yang dia akan jadi Raja Lanun. Kali ni Luffy selamatkan Zoro. Lepas tu Zoro berjanji akan jadi strongest swordsman dan akan mengalahkan Mihawk. Bagi akulah, Zoro memang betul-betul pegang dengan janji dia dan disebabkan itu jugalah dia tak nak betray Luffy sebab janji dia dengan Luffy. Bak kata Sanji, seorang lelaki sejati, dia tak akan pernah mengkhianati janji yang sudah dia buat. Selain itu, aku rasa sebabnya adalah background Zoro sebagai seorang samurai. Kita semua tahu yang Zoro ni kan seorang samurai. Kalau kita mengkaji lebih mendalam lah kan, kita tahu yang seorang samurai akan taat dan patuh akan tuan dia. Bahkan mereka juga sanggup menggadaikan nyawa untuk tuan mereka. Yang ni korang boleh tengok sendirilah prinsip Red Scabbard macam mana. Dia orang sangat setia dengan Oden, hidup dan mati, senang dan susah, mereka sanggup bersama-sama dengan Oden dan semangat dia orang pun memang outstanding bila bertarung dengan pembunuh tuan mereka, which is Kaido. Jadi tentu Zoro yang ingin menjadi strongest swordsman akan ada prinsip seorang samurai dalam diri dia. Dia akan setia dan mengabdikan diri dia dengan tuan dia. Kita pun boleh tengok ketika di trailer Bug yang Zoro sanggup mengorbankan diri dia untuk menerima derita Luffy yang sangat luar biasa yang hampir membuatkan dia menemui ajal. Dia buat semua itu semata-mata untuk menyelamatkan Luffy yang pada ketika itu diserang oleh Bartolomeo Kuma, dan Kuma mengungut Zoro, kalau kamu tak rasa kesakitan Luffy, aku akan ambil kepala Luffy. Tapi kita semua tahu yang Kuma buat semua itu sebab nak tengok tahap kesetiaan nakama Luffy dengan dia. So that's all perkongsian yang aku dapat daripada Abi. So thank you so much Abi Muslim di atas teori ini, and I wish you all the best. Dan kepada korang yang ada teori korang, jangan lupa untuk send dekat aku ya. Dan aku nak top up sikit point dekat sini adalah, after all this year, after all the adventure, finally kita boleh tengok yang after this there is no way and there will be no one ever again. Surely 100% bagi aku takkan ada lagi kru Mugiwara yang akan mengkhianati atau pentingkan diri. Dan kalau ada apa-apa kemelut personal dorang akan bawa bincang sama-sama. Dan lepas ni tak akan berlaku lagi insiden macam Nami, macam Usopp, macam Robin dan Sanji. Sebab after all di trailer Bug episod 377, Zoro telah isytiharkan bahawa Sencho-nya bakal menjadi The Pirate King. Usopp di Alabasta episod 115 telah isytiharkan Luffy akan menjadi The Pirate King. Brook di Sabaudi episod 520 telah isytiharkan Luffy will become The Pirate King. Chopper di Pang Hazard episod 607 telah isytiharkan Luffy will be the Pirate King. Sanji di Zou episod 763 telah isytiharkan Luffy will become the Pirate King. Jinbe dua kali di dasar lautan Whole Cake Island dan semasa berdepan dengan maut di hadapan Big Mom telah isytiharkan Luffy will become the Pirate King. Nami dua kali di Whole Cake Island episod 805 dan di Wano telah isytiharkan Luffy will become the Pirate King. Frankie mengatakan Luffy bukanlah orang yang biasa. Dia adalah orang yang akan mengubah segala-galanya.
dan aku akan menjadi his carpenter bagi memudahkan jalannya. Robin mengatakan, walaupun aku tidak lagi ingin untuk hidup, tapi Luffy telah datang dan selamatkan aku. Dia kalahkan segala musuh-musuhku. Dia telah mencabar pemimpin dunia dan segala-galanya demi melindungiku sebagai nakamanya. Dia telah menunjukkan sesuatu kepada aku, sesuatu yang aku telah hilang, a home. Jadi aku adalah nakama dia, dan untuk ini aku perlu bersedia untuk memberikan nyawaku kepada dia. So gang, that's all. Sedih pula aku cerita macam gini kan. So gang, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And before I end, sedikit renungan. Semua orang pernah mengalami masalah dalam hidup. Ada yang bermasalah dengan keluarga, ada yang bermasalah dengan teman-teman, ada yang bermasalah dengan tempat kerja. Tapi jangan disebabkan masalah itu menghentikan kita, tapi terbalikkan masalah tersebut untuk semakin membuat diri kita menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bersabarlah. Kesulitan dan masalah adalah sebahagian daripada hidup. Maka berhentilah menafikan kemampuan kita. Kita bukanlah orang yang lemah, bukanlah orang yang gagal, bukanlah orang yang bodoh, bukanlah orang yang penakut dan bacol. Have faith in yourself that you can do it. Prove that you can do it lebih bagus from what is expected. Masalah dan kesulitan akan segera berlalu, dan kita bakal dilahirkan dengan kekuatan yang baru. Setiap kali kita merenung kembali impian kita, percayalah, kita sedang menghapus daki kotoran negatif yang ada dalam pikiran kita. Kerana seorang juara sejati, wira yang tulen, petarung yang unggul, dia tidak akan biarkan daki kotoran pemikiran negatif itu menguburkan impiannya. Walaupun sebanyak mana tomahan, walaupun sebanyak mana cacian, walaupun sebanyak mana herdikan, takwaan yang ingin menutup impiannya. Your dream is your dream. Go fight for it, find it, take it, feels it. It's now or never, my brother. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi